Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh terus. Dah habis semayang Leong? Ha? Surau dah habis semayang lah? Ada? Dah habis semayang lah? Rasanya belum kot. Dia tengah zikir. Dengan doa. Sekejap lagi ada. Sekarang maghrib lambat lah. Lagi dalam 3 minit. Boleh. Di Prima Hafiz kata ada banker-banker. Siapa banker? Oh, ramai. Ini Yang- apa nama? Nazar. Yang boleh luluskan ada. Macam mana? Yang boleh luluskan ada. Allah alam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa bagi salam tadi? Ada yang bagi salam? Haji Syarudin. Di Syarudin, banker? Haji Syarudin, dia businessman. Tak ada Ustaz, kecil-kecil je Ustaz. Dia yang biasa yang luluskan tu siapa? Tak sure pula. Pangkat apa tu yang luluskan tu? Kena tanya Nazar kot. Nazar tahu. Nazar? Saya banking saya. Dia ada komiti biasanya. Depending pada loan amount ada komiti. Tapi saya bukan dulu subsidiary bank, bukan bank, bukan bahagian fund management. Mungkin kena tunggu. Mungkin boleh tanya siapa Yusri. Yusri Maknanya ada department sendiri lah yang dalam nak bagian meluluskan loan ni. Betul. Ada ke di Prima? Di Korea? Syukuria tak sure lah pula. Kena tanya ni lah. Kalau submit dekat apa nama? Dekat MBSB adalah orang MBSB. MBSB Dia bagi biasa bagi loan lah. MBSB ada tak? Khairul Hisham MBSB lagi ke? Ke dah tak? Rasanya masih MBSB dengan Amran. Hisham masih lagi MBSB. Hisham, Amran dengan Lazim MBSB. Oh, 3 orang. Okey, ramai. Tu pangkat-pangkat Tanya pasal apa? Apa? Ustaz nak tanya pasal apa Ustaz? Tak, saya tengah buat loan sekarang ni. Loan apa Ustaz? Loan rumah. Oh, di mana? Baru submit 3 bank lah. Oh. RHB, CIMB dengan public. Wah, okey lah tu. Kalau tak berjaya tu nak kena usaha lagi. Masalah ustaz ni income banyak macam mana pun dia orang nak bukti. Dia nak yang DPF itu je. Saya ada lah yang siang punya tu. Pengajian di madrasah tu ada tapi itulah limited lah gaji berapa je. DPF potong berapa je. Kalau yang income side income ni yang banyak tapi dia berat sikit nak lepas kat situ. Aku tak stabil kan. Tiba-tiba PKP lockdown selama-lamanya. Internet pun tak boleh kuliah. Kalau dah 3 bank tu okey lah Ustaz. Tapi tak bagi baru submit. Nanti mungkin tak tahu lah minggu depan ke dia panggil kot. Okey. Saya lepas submit. Kalau ada apa masalah saya boleh bantulah tapi saya bukan bahagian yang processing bukan. Oh. Apa-apa nanti tengok perkembangan macam mana. Ada yang 3 bank tu, ada yang kerja 3 bank tu? Saya dengan Amran NDSB. Public? Tapi bukan dengan yang 3 bank tu lah. Dia yang kata kalau satu bank reject, semua bank tahu. Betul tak? Bergantung tak bergantung. Betul lah. Umur dah apa kan. Dia punya tempoh loan pun dah tinggal sikit dah. Dia maksimum 35. Sekarang dah umur dah 45 tinggal 25 tahun. Sampai 25 tahun. Tu agak berat juga tu nak dapat. Betul lah Ustaz, betul. Dia akan tengok semua faktor-faktor juga.
Saya senang je rezeki. Kalau Allah Ta'ala takdir dah dapat, dapat. Tak dapat, tak dapat. Mana kan? Betul. Masya Tawakal. Allah. Dan tak tawakal lah. Kita cuba je. Kita cuba tu kita tawakal kan. Dan Kalau tertulis dapat, dapatlah macam mana pun. Macam mana pun akan dapat juga. Kalau Allah Ta'ala tulis tak dapat, memang macam mana pun tak dapat. Kena tukar plan B lah. Okay Ustaz, rasa boleh mula kot. Dah Boleh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wasallim ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana sekali lagi dapat kita bertemu secara online ni. Dan malam ni insyaAllah giliran kitab hadis ringkasan Sahih Muslim karangan Imam Hafiz Al-Munziri. Dan kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. Muka surat 95. Tajuk yang ke-24. Hadis yang ke-131. Betul? Betul Orang yang berwuduk dengan baik. Betul Betul. Betul Ustaz. Betul. An Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu anna Utsman bin Affan radhiyallahu taala da'a bi wudu'in sepatutnya tu. Dia tulis itu da'a bi wudu'in kan? Sepatutnya da'a bi wudu'in. Dia beza tu wuduk itu wuduk. Kalau waduk tu air wuduk, air untuk mengambil wuduk. Jadi sepatutnya dalam yang asalnya da'a bi wadu'in. Beza tu wuduk dengan waduk beza. Kalau wuduk perbuatan kita mengambil wuduk tu dipanggil wuduk lah. Kalau air tu air yang digunakan untuk mengambil wuduk dipanggil waduk. Da'a bi wadu'in fatawadda'a. Jadi dia meminta air wuduk lalu dia berwuduk. Takkan dia meminta wuduk lepas tu dia wuduk kan. Dia salah cetak ni. Dalam asalnya kita asalnya biwuduk. Fatawadda'a maka dia berwuduk. Faghasala kaffaihi thalatha marratin. Maka dia membasuh kedua belah tangannya 3 kali. Kaffai ni maknanya pergelangan tangan sampai pergelangan tu lah. Bahagian pergelangan tu. Macam ni. Itu basuh 3 kali. Summa tamat madha. Kemudian dia berkumur-kumur. Wastansara. Kemudian dia menyemburkan air daripada hidung. Wastansara ni sepatutnya sebelum tu istinsyak dulu. Istilah dia sebelum ni dah dibahaskan. Hadis yang sama jugalah. Maknanya apabila disebut wastansara tu maksudnya menyemburkan air daripada lubang hidung, keluarkanlah. Sebelum nak keluarkan mestilah kena masukkan dulu kan. So memasukkan tu dipanggil istinsyak. Istinsyak dulu baru istinsar. So maknanya hadis ringkas lah. Kadang-kadang hadis dia riwayat ringkas. Jadi disebut istansara kita dah faham dah. Takkanlah dia disembur daripada air daripada hidung kalau dia tak sedut. Mestilah dia sedut. Ada setengah ulama mengatakan bahawa istinsar itu sudah memadai untuk
kedua-dua sekali itu menyedut dan menyembur. Tapi Imam Nawawi mengatakan itu tak tepat. Imam Nawawi mengatakan tak tepat kalau nak mengambil makna istinsar itu dengan menyedut dan menyembur sekaligus dengan perkataan istinsar itu, kata Imam Nawawi, tak berapa tepat. Nah, ini bermakna bukanlah maksud hadis ini begitu, tetapi hadis ni diriwayatkan dengan ringkas. Maksudnya dia sebut istinsar, maknanya walaupun dia tak sebut istinsyak dulu, tapi difahami daripada situ bahawa mestilah orang tu istinsyak dulu baru istinsar. Maksudnya sedut air dalam hidung dulu baru dia keluarkan. Kalau tak, macam mana nak istinsar kalau air tak sedut? Sebab dalam riwayat yang lain ada kan, sebelum ni kita dah riwayatkan hadis-hadis yang lain dia akan sebut istinsyak kemudian istinsar. Sebab tu kita kena mentatbikkan hadis. Jadi cuma saya nak bagi tahu sini, bila kita membahas hadis, dia tak sama dengan pembahasan fiqh sangatlah. Sebab kalau kita nak belajar tentang fiqh, maka kita fokus pada fiqh. Bila kita belajar hadis ni, dia ada banyak ilmu yang berkaitan dengan hadis tu. Lafaz-lafaz yang digunakan, riwayat-riwayat jenis apa. Itu yang berkaitan dengan sinaatul hadis pun akan dibahas lah kalau belajar hadis. Dia lebih luas lah, maksudnya lebih luas. Kalau belajar hadis ni lebih luas daripada belajar fiqh. Cuma nanti apabila ada hukum-hukum fiqh yang dalam hadis tu, kita akan keluarkan lah. Maksudnya ulama akan bahaskan. So dalam maksud wastansara tu maknanya akan jadi tak logik lah kalau tiba-tiba dia summa tamat madha wastansara. Dia tak sebut summastan syaqa wastansara. Betulnya disebut itulah, tapi difahami daripada situ kalau ada istinsar pasti ada istinsyak. Summa ghasala wajhahu salasa marratin. Okey, tadi kan kafai disebut 3 kali. Membasuh pergelangan disebut 3 kali. Kemudian summa tamat madha wastansara dia tak sebut 3 kali. Kemudian summa ghasala wajhahu salasa marrat. Kemudian basuh muka 3 kali, disebut 3 kali. Jadi adakah bermakna kumur dengan menyedut air ke dalam hidung lalu menyemburkannya itu tak perlu 3 kali? Tidak. Dirujuk kepada hadis yang lain ada sebut 3 kali juga. Jadi bukan mudah, kita tak boleh tengok satu hadis saja. Kena tengok semua hadis dulu baru boleh. Summa ghasala yaduhul yumna ilal mirfaqi salasa marratin. Kemudian dia membasuh tangannya yang kanan hinggalah ke siku salasa marratin 3 kali. Summa ghasala yaduhul yusra misla dzalika. Kemudian dia membasuh tangan kirinya misla zalika seperti yang demikian itu, maksudnya 3 kali juga. Summa masaha ra'sahu, kemudian dia mengusap kepalanya. Di sini tak sebut 3 kali. Summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain salasa marratin. Kemudian dia membasuh kakinya yang kanan hinggalah ke buku lali salasa marratin 3 kali. Summa ghasala yusra misla zalik, kemudian dia membasuh yang kiri. Maksudnya kakinya yang kiri misla zalik seperti yang demikian itu juga, iaitu 3 kali. Summa qala, kemudian Sayyidina Uthman berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti wuduk aku ini. Okay, di sini maknanya hadis ini dia panggil hadis af'al atau sunnah af'al. Jadi bukanlah Nabi yang menyatakan, bukan hadis yang dikeluar daripada mulut Nabi sendiri, bukan hadis aqwal dia panggil. Di sini hadis af'al. Maksudnya Sayyidina Uthman mengatakan aku melihat Nabi berwuduk seperti mana wuduk aku ini. Maknanya dia tunjukkan dulu, lepas tu Uthman kata aku melihat Nabi berwuduk seperti wuduk aku ini. Maksudnya di sini tidak ada bab yang atas tu tidak ada daripada Rasulullah. Maksudnya bukan Rasulullah yang katalah hendaklah kamu basuh 3 kali tangan, hendaklah kamu basuh muka 3 kali. Bukan kata-kata Nabi. Perbuatan Nabi dilihat oleh Sayyidina Uthman, lalu Sayyidina Uthman bukan saja menceritakan, dia melakukan dulu, mempraktikkannya dulu, lepas tu baru dia kata aku melihat macam inilah Rasulullah SAW berwuduk. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru kata-kata Rasulullah. Ini baru dipanggil hadis aqwal, kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Man tawadda'a nahwa wudu'i haza. Barang siapa yang berwuduk seperti wuduk aku ini. Summa qama. Kemudian dia berdiri faraka'a raka'atain. Faraka'a raka'atain. Istilah hadis. Summa qama faraka'a raka'atain. Raka'ah tu rukuk. Kemudian dia rukuk 2 rakaat. Nabi tak kata summa salla raka'atain. Nabi kata summa raka'a raka'atain. Dalam ilmu balaghah dipanggil zikrul juz wa muradul kull. Zikrul juz wa muradul kull. Menyebut bahagian tetapi yang dimaksudkan semua. Nabi hanya sebut sebahagian tetapi yang dimaksudkan semua. Nabi sebut rukuk. Kalau dari segi lafaz kan rukuk. Raka'ah itu rukuk. Tapi bukanlah maksudnya dia rukuk. Di sini dia solat. Kan ada Quran kata warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Oh, rukuk je ke? Adakah Al-Quran suruh kita rukuk saja? Dah, di situ kan dipanggil zikrul juz wa muradul kull. Menyebut sebahagian tetapi yang dimaksudkan semua sekali. Maksudnya solatlah secara berjemaah. Di sini Nabi kata summa raka'a, summa qama, kemudian dia bangkit raka'a raka'atain lalu dia menunaikan solat 2 rakaat. Kalau tak apa orang yang tak biasa dengan hadis mungkin dia rukuk. Macam kawan kita dua orang tu lah. Rukuk je kata, Quran kata rukuk, Quran kata qiyam. La yuhaddisu fihima nafsahu. La yuhaddisu fihima nafsahu. Dia tidak bercakap-cakap dalam dirinya ketika melaksanakan 2 rakaat tadi. Ini yang menjadi mahal syarah bagi ulama. Apa maksud dia ni? Dia tidak berbicara dalam hatinya dalam fihima pada kedua-dua rakaat tadi. Maksudnya dia khusyuk. Dia tak ada dalam 2 rakaat ni, sekejap lagi kan aku nak pergi mana amal PKP ke bla bla bla. Dia bercakap dalam diri, faham Bercakap dalam diri tu maksudnya macam-macam benda lah dia bercakap dalam hati dia. Di sini syarat dia memang fokus lah, maknanya dia ambil wuduk tadi kemudian dia solat 2 rakaat dalam keadaan dalam diri hati dia tu tak ada bercakap apa-apa, maksudnya dalam hati dia tak terlintas perkara-perkara dunia lah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka diampunkan baginya apa-apa yang telah berlalu daripada dosanya. Di sini adakah dosa yang diampunkan itu semua dosa? Taqaddama tu yang telah lalu. So, jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan di sini adalah dosa-dosa kecil sahaja. Dosa-dosa kecil sahaja, dosa-dosa besar tidak terampun. Sekiranya ada lah. Sekiranya ada, maka dosa-dosa kecil saja yang terampun, dosa besar tidak terampun melainkan dengan taubat. Ada pendapat pula yang mengatakan bahawa dosanya dia diampunkan sekiranya tidak ada dosa besar. Kalau ada dosa besar, yang kecil pun tak terampun. Ada pendapat kata begitu. Ada qaul dalam mazhab Maliki mengatakan yang dimaksudkan dihapuskan dosa ni sekiranya dosa yang ada hanya dosa kecil, tidak ada dosa besar. Kalau ada dosa besar dengan dosa-dosa kecil sekali tak terampun. Sebab dosa besar tu menjadi macam penghalang untuk diampunkan dosa kecil dia. Sebab ada hadis juga. Ada hadis ada hadis yang lain mengatakan izajtanabal kabair, sekiranya dia menjauhi dosa besar. Macam seolah-olah menjauhi dosa besar itu menjadi satu syarat untuk diampunkan dosa kecil dengan amalan-amalan seperti wuduk dengan solat 2 rakaat. Itu ada pendapat begitu. Tetapi Imam Nawawi mengatakan bahawa jumhur ulama mengatakan walaupun dia ada dosa besar tetapi tetap juga akan terampun dosa-dosa kecil dia. Maknanya bersihlah dosa-dosa kecil dia, tetapi dosa besarnya tak akan bersih, hanya akan bersih dengan dia bertaubat. Cuma ada ulama mengatakan tak mungkinlah orang yang selalu solat, wuduk, maksudnya wuduk, jaga wuduk dia dengan sempurna, solat, tak mungkin dia akan membiarkan dosa besar kalau berlaku lah. Kalau dia melakukan dosa besar, pasti dia akan segera taubat.
Hanya tak mungkin ya, setelah dia melakukan dosa besar tu dia akan tangguh tak. Orang yang betul-betul yang rajin wuduk, rajin semayang ni, bila dia buat dosa besar pasti dia akan segera taubat. Dia takkan biarkan dosa taubat tu biar buat tak tahu je kan, buat je. Jadi biasanya orang yang jenis begini ni yang rajin wuduk, rajin semayang ni, biasanya kalaulah dia terbuat dosa besar dia akan segera bertaubat. Itu kata ulama, maknanya tak adalah dosa besar tu. Kita anggap dah taubatlah, Allah terima tak terima tu Allah Taala alam kan. Maka yang diampunkan dosa yang terlalu ni dosa-dosa kecil. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, wa kana ulama'una yaquluna, adapun ulama-ulama kami mereka mengatakan hazal wudu'u asbaru ma yatawadda'u bihi ahadun lis-shalah. Hazal wudu ini asbaru. Asbaru ni yang paling sempurna. Ma yatawadda'u bihi ahadun lis-shalah, wudu yang diambil oleh sesiapa saja untuk solat. Sebenarnya dah di sini dah dikatakan sempurna lah. Tetapi walaupun ada beberapa isu tadi kan, maksudnya berkumur dia tak sebut 3 kali, sedut air dah hidung, keluarkan air dia tak sebut 3 kali. Usap kepala dia tak sebut 3 kali. Jadi kata para ulama bahawa dalam hadis yang lain ada menyebut kumur 3 kali dan menyedut air dan mengeluarkan air daripada hidung 3 kali. Istinsyaq dengan istinsar. Maka sebenarnya yang dimaksudkan tu termasuk semua 3 kali. Kalau mazhab Syafi'i tambah lagi satu, mengusap kepala pun 3 kali. Dalam bab ni kan saya dah beritahu sebelum ni. Mazhab Syafi'i mengusap kepala 3 kali ni dia dari sudut dalil lah. Dari sudut dalil agak lemah. Dari sudut dalil agak lemah pasal apa? Kebanyakan hadis. Semua bila sebut usap kepala, tak ada yang sebut 3 kali. Hanya ada satu hadis di dalam riwayat Abu Daud dan silap saya disebut. Dia ada sebut usap kepala 3 kali. Tapi kebanyakan Bukhari Muslim semua usap kepala sekali. Maka dari sudut riwayat lah. Dari sudut riwayat memang agak lemah kita. Mazhab Syafi'i mengatakan sunat usap kepala 3 kali. Sebab apa? Jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan sunat usap kepala sekali saja. Bukan sunat, wajib. Wajib sekali saja dan tak disunat diulangi 3 kali, tak disunatkan. Tak disunatkan ulang 3 kali. Faham So jadi di sini kan perasan tak ada satu benda dia tak sebut yang orang biasa buat, mengusap tengkuk. Betul? Memang dalam hadis tak ada yang mengusap tengkuk kecuali ada beberapa hadis lah kot. Yang mana mengusap tengkuk tu ialah ketika Nabi mengusap kepala sampai ke tengkuk. Dia sampai ke tengkuk, lepas tu patah balik, usap ke depan. So bermakna mengusap tengkuk itu seolah sambungan daripada mengusap kepala. Lebihan daripada usap kepala. Sampai tengkuk. Kalau usap tengkuk secara berasingan itu, mazhab kita mengatakan tak disunatkan. Secara berasingan tu tak disunatkan. Tetapi ada ulama lain, macam Imam Syaukani dalam Nailul Autar tu dia dijawab lah. Dia datangkan juga hadis, beberapa hadis. Mazhab Hanafi pun ada juga yang mengatakan sunat mengusap tengkuk. Cuma ya mazhab kita tak disunatkan mengusap tengkuk secara bersendirian, maksudnya secara mustaqil bersendirian. Kita usap tengkuk, bila kita usap kepala sampai ke belakang, dia sampai ke tengkuk, lepas tu kita pusing ke depan. Bahkan Imam Nawawi dalam antara saya tak ingat kitab yang mana satu, dia kata mengusap tengkuk ni bid'ah. Maksudnya tak sabit dalam riwayat. Tapi Imam Syaukani dalam Nailul Autar syarah kepada Muntakhul Akhbar tu dia sebut, dia datangkan 2-3 hadis. Dan mazhab Hanafi pun ada dalil, dia mengatakan disunatkan mengusap tengkuk. Tak kisahlah kalau kita mengusap tengkuk pun tak kisah. Cuma mazhab Syafi'i tak mengatakan dia sunat. Okey. Selesai Tak perlu baca dia punya terjemahan. Teruskan hadis yang seterusnya. An Humran anna Utsmana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man atammal wudu'a kama amarahu Allah taala fas-salawatul maktubatu kaffaratun lima bainahunna.
An Humran, adalah hadis daripada Humran annal Utsmana, sesungguhnya Utsman. Tengok. Hadis wuduk ni kalau tuan-tuan perhatikan daripada dulu kebanyakannya Utsman. Bab wuduk ni kebanyakan hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Kebanyakan. Qala dia Utsman telah berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah telah bersabda, man atammal wudu'a, barang siapa yang menyempurnakan wuduknya. Atamma menyempurnakan. Al wudu'a wuduk. Kama amarahullahu ta'ala, seperti mana yang Allah Ta'ala perintahkannya. Fas-salawatul maktubatu, maka sembahyang-sembahyang fardu. Maktubah itu sembahyang-sembahyang fardu. Kafaratun lima bainahunna, menjadi penghapus dosa di antaranya. Maksudnya orang wuduk dengan sempurna, lepas tu solat subuh. Kemudian lepas solat subuh dia buat dosa sampai zuhur. Dia ambil wuduk yang sempurna, kemudian dia sembahyang zuhur. Maka dosa yang dia lakukan di antara subuh hingga zuhur terhapus. Lepas sembahyang zuhur dia buat dosa lagi. Lepas tu sampai sama ada dia sedar ke tak sedar ke. Tapi dosa kecil lah, dosa besar tadi dah bahas tadi. Tak terampun dengan taubat. Mana dia ambil wuduk pula sembahyang sah. Maka tak ampun dosa-dosa kecil ni. Begitu je seterusnya, asar dengan maghrib, maghrib dengan isyak, isyak dengan subuh balik, subuh dengan zuhur, setiap hari. Setiap hari di antara solat itu sekiranya ada dosa kecil yang dilakukan akan dihapuskan. Maksudnya tanpa beristighfar, tanpa apa, perbuatan itu saja. Perbuatan berwuduk dan menunaikan solat fardu itu saja sudah pun menghapuskan dosa-dosa kecil di antaranya. Kalau orang tu tak semayang, tak semayang dosa besar. Tak semayang dosa besar, maka dia wajib qada. Dia wajib qada. Jadi adakah kalau ketika dia qada itu di antara solat dia dengan solat qada tu diampunkan dosa di antara keduanya? Contohlah ni, contoh kan. Orang tu dia semayang subuh. Contoh apa ni, dia semayang subuh. Zuhur dia tak semayang. Zuhur dia tak semayang zuhur. Sampai waktu asar baru dia semayang asar dan qada zuhur. So di antara subuh tadi dengan asar atau zuhur yang dia qada dalam waktu asar tadi, diampunkan dosa ke tidak? Jadi setengah ulama kata tidak. So apa, dia sudah pun termiss. Kan, maksud di sini yang dimaksudkan tu solat di antara waktu-waktunya itu. Hadis ini hanya masuk kepada orang yang betul-betul solat pada waktunya. Tapi kalau maksudnya ini kecuali kalau jamak ke kodok tak apa ni, sebab tak sengaja kan, terlupa ke tertidur ke, itu lain lah. Itu lain. Ini kalau sengaja tak solat ataupun seminggu dia tak solat, dia solat Jumaat. Jadi antara Jumaat dengan Jumaat tu hapuskan dosa ke tak? Maknanya dia ada syarat-syarat lain lagi lah. Maknanya dia kena solat dalam waktunya. Maknanya sebab apa, kalau dia meninggalkan solat yang lain kan dah berdosa tu, dosa besar. Walaupun dah dosa besar, tadi kan Imam Nawawi kata dosa besar tidak menjadi penghalang untuk dihapuskan dosa kecil. Cuma hadis ini menyatakan dia maksudnya dia semayang tu pada ikut waktunya. Barulah antara subuh hingga zuhur tu menghapuskan dosa hingga asar, zuhur hingga asar hapuskan dosa. Ini dia tak semayang zuhur. Sengaja tinggal. Sengaja. Lepas tu waktu asar baru dia qadakkan zuhur. Itu tak dapatlah, tak termasuk dalam hadis ni. Seterusnya. An Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lagi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, man tawadda'a lis-salati, barang siapa yang berwuduk untuk salat, fa asbaghal wudu'a, dan dia menyempurnakan wuduknya, summa masya ila salati, kemudian dia berjalan menuju ke salat, maksudnya berjalan menuju ke tempat salat lah. Al-maktubati, yang difardukan. Fasallaha ma'an nasi, maka dia bersolat berjemaah bersama manusia, maksudnya solat berjemaah. Au ma'al jama'ati, ataupun bersama jemaah. Au fil masjidi, ataupun di masjid. Ghufirallahu lahu zunubahu, maka Allah Ta'ala mengampunkan dosanya. Di sini tadi kan dah ampun dosa, ini berjalan pergi pun dah ampun dosa.
Dan dia ambil. Maka di sini satu yang dipahami ulama kata mengambil faedah daripada hadis ini, berwuduk itu sunatnya di rumah. Mana-mana hadis pun dia akan kata dia berwuduk kemudian dia pergi menuju ke tempat solat. Maknanya disunatkan kita wuduk di rumah. Betul ulama bahas kalaulah dia tak berwuduk di rumah, dia berjalan pergi ke masjid, dia sampai di masjid baru dia ambil wuduk. Lepas tu dia solat. Adakah terampun dosa dia? So kita kata ya terampun juga sebab ada hadis yang sebelum ni tadi dia tak cerita pun ambil wuduk kat rumah. Hadis ini dia cerita ambil wuduk di rumah. So macam mana satu yang betul? Dua-dua betul lah. Maknanya kalau dia pergi ke surau tanpa wuduk, sampai di surau baru dia ambil wuduk, lepas tu dia semayang pun hapuskan dosa. Tapi kalau dia ambil wuduk di rumah, dia ada lagi kelebihan yang lain. Kelebihan yang lain. Nanti dalam hadis-hadis yang lain mengatakan setiap langkah yang dia langkah itu akan dihapuskan dosa, diberi satu pahala dan dinaikkan tingkatan atau darjat di syurga. Itu ada hadis lain lagi. Jadi maknanya kalau mengambil wuduk di rumah dengan dia menuju ke masjid, itu ada kelebihan yang tersendiri. Itu dalam hadis yang lain lah mengatakan maknanya di situ seolah-olah nak dapatkan kelebihan tadi kan. Setiap langkah yang dilangkahinya, dihapuskan dosa, diberi satu pahala dan dia naikkan darjat di syurga itu hanya akan didapati sekiranya orang tu berwuduk di rumah lalu berjalan menuju ke masjid atau surau. Kalau yang tak buat macam tu, hadis yang tadilah hadis yang sebelum ni yang kata ambil wuduk solat je kan. Dia tak kata pun ambil wuduk di mana. Jadi boleh dikatakan hampir semualah menghapuskan dosa, tak kira wuduk di rumah ke, wuduk di masjid ke. Yang penting dia berwuduk, dia solat. Cuma kalau dia berwuduk di rumah, nanti ada kelebihan tambahan lah. Ada kelebihan tambahan lagi. Okey, tajuk seterusnya menyempurnakan wuduk dengan meninggalkan perkara makruh. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu telah bersabda, ala adullukum. Ala di sini biasanya kalau orang Arab ni kalau dia nak minta perhatian, disebut ala. Maksudnya attention please, listen carefully, put your ears. Ala, dengar sini. Adullukum, aku akan memberitahu kamu. Adullukum, aku memberitahu kamu. Ataupun ada dua maksud di sini. Satu, ala adullukum. Dengar sini, aku nak bagi tahu kamu. Satu, ala adullukum. Apakah tidak kamu mahu aku memberitahu kamu? Dia ada dua. Sama ada ala bermaksud, dengar sini. Dan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Itu lagi, ala, tidakkah kamu ingin aku beritahu? Ada dua makna di sini. Kalau dia terjemahkan tidakkah kamu ingin aku beritahu sesuatu. Satu lagi makna ala bermaksud dengar sini ataupun ambil perhatian. Satu lagi makna ala. Adullukum, aku memberitahu kamu ala ma, atas apa-apa ataupun perkara yamhullahu bihi al-khataya. Allah Ta'ala menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahan. Wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah mengangkat dengannya darajat-darajat. Mengangkat darjat ni selalunya ditafsirkan, disyarahkan oleh para ulama, darjatnya di syurga lah. Syurga tu dia ada bertingkat-tingkat, dia ada darjat dia. Kebanyakannya ulama mengatakan diangkat darjat di syurga lah. Jadi boleh tak angkat darjat di dunia, itu pun ada kemungkinan. Tetapi apa pun faedahnya di akhirat lah. Maknanya buat apa kalau darjat di dunia diangkat, darjat di akhirat tak terangkat kan. Mungkin boleh jadi dua-dualah, darjatnya di dunia terangkat. Tapi maksud darjat di sini bukan pangkat lah. Maksudnya pangkat di bank ke, pangkat di pejabat ke, di office ke.
Di sini maksudnya darjat seseorang itu biasanya ditafsirkan dengan darjatnya di syurga. Qalu, maka sahabat berkata, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah, maksudnya khabarkanlah, beritahulah. Qala isbaghul wudu' alal makarih. Menyempurnakan wudu' alal makarih ketika waktu-waktu yang payah, waktu-waktu yang susah. Okey, apa maksud waktu yang susah ni? Ada setengah ulama menafsirkan ketika musim sejuk. Kalau Malaysia ni mungkin waktu subuh je lah kot. Paling-paling pun waktu subuh lah. Hujan lebat waktu subuh mungkin. Orang yang tak ada heater kan. Tapi kalau di negara-negara sejuk misalnya memang sejuk betul. Kerana saya belajar di Johannesburg dulu, bila musim sejuk, tiba-tiba heater tak berfungsi, ya sudah. Nak ambil uduk basuh muka rasa macam beku, macam kebas. Air sejuk kan, air sejuk ambil uduk tu rasa kebas muka. Kecut. Di sini dah tentulah kalau keadaan macam tu akan ambil sekali je kan. Ambil yang rukun saja sebab nak basuh sampai 3 kali tu tak mampu. Tetapi Nabi kata dalam alal makarim, maksudnya dalam situasi macam tu pun dia masih menyempurnakan wuduk. Maksudnya dia buat yang sunat-sunat. Maksudnya basuh pergelangan, kumur, sedut air hidung 3 kali, semuanya ulang 3 kali. Seperti mana disebutkan sebelum ni lah. Dalam situasi yang makarim, maksudnya dalam situasi yang tak disukai ataupun sesuatu yang sangat susah ketika terlalu sejuk dan sebagainya lah. Dengan ini akan menaikkan darjat. Akan menaikkan darjat seseorang itu. Maksudnya dia tak tinggalkan kesunahan-kesunahan wuduk walaupun dalam keadaan payah atau susah. Wa kasratul khuta ilal masajid, dan memperbanyakkan langkah ke masjid. Memperbanyakkan langkah ke masjid. Di sini ada ulama menafsir apa maksud dia. Ada yang kata memperbanyakkan langkah ke masjid maksudnya selalu pergi masjid. Selalu pergi masjid. Ada yang mengatakan bahawa rumah dia jauh. Semakin jauh rumah dia daripada masjid, maka bila dia pergi juga ke masjid, maka semakin banyak pahala, semakin tinggi darjat. Ada yang mengatakan sampai sahabat Nabi dengar hadis ni lalu memendek-mendekkan langkah supaya langkah dia jadi banyak untuk sampai ke masjid. Ada sahabat Nabi sampai buat macam tu. Dipendek-pendekkan langkahnya supaya jadi banyak lah. Makin pendek langkah, makin banyak langkah. Ataupun ikut jalan lain jauh-jauh pusing sampai masjid. Macam-macam penafsiran lah. Macam-macam penafsiran. Sama ada selalu pergi masjid ataupun rumahnya jauh daripada masjid, dia tetap pergi juga. Ataupun seperti tadilah memperbanyakkan langkah, pendek-pendekkan langkah tu. Kemudian yang ketiga, wantizarus salah ba'da salati fazalika murribat. Yang ketiga, menunggu solat selepas solat. Menunggu solat selepas solat. Kalau yang sekarang ni jelas. Sambil-sambil menunggu isyak dengan kuliah dulu kan. Dengan kuliah menunggu solat. Fazalikimur ribat. Yang demikian itu adalah ribat. Apa itu ribat? Ribat itu asalnya anggota tentera yang menjaga sempadan negara. Itu ribat. Istilah ribat itu maknanya pasukan yang ditugaskan untuk menjaga sempadan negara daripada dicerobohi oleh musuh. Itu asalnya ribat. Tapi dalam konteks ni bukan makna itulah. Maknanya kias. Maksudnya seumpama seseorang yang menunggu solat selepas solat itu seolah-olah dia telah menjaga benteng dirinya daripada diserang oleh syaitan. Diserang oleh syaitan dan nafsu. Maksudnya orang yang sentiasa menunggu daripada solat ke satu solat yang lain, maka seolah-olah dia membuat satu benteng dan dia menjaga sempadan diri dia daripada diserang oleh syaitan dan nafsu lah. Itu menurut sebagian ulama yang dimaksudkan ribat di sini. Kalau asalnya makna ribat dari anggota tentera yang bertugas di sempadan jaga daripada dicerobohi musuh kan. Maka di sini kaitan dengan solat, mana dia membina menjaga sempadan lah diri dia, buat benteng untuk diri dia daripada diserang oleh syaitan dan nafsu. Okay, kemudian masalah intizarus solat ba'da solat itu, ini panjang pembahasan dia. Ada setengah ulama mengatakan boleh tak orang tu dia lepas sembahyang dia pergi kerja?
lepas tu dia semayang, lepas tu dia dikirakan menunggu solat juga atau kena duduk tunggu. Duduk je tunggu. Maka di sini ada panjang khilaf dia. Setengah ulama mengatakan para sahabat Nabi walaupun mereka itu bekerja, dia tak adalah duduk di masjid 24 jam, dia orang pun kerja juga. Cuma semasa bekerja tu dalam hati dia sentiasa bilalah nak solat ni. Bilalah nak solat lagi ni. Lepas subuh balik rumah siap-siap pergi kerja, lepas tu bilalah nak solat Zuhur ni, bila lagi nak solat ni. Lepas tu lepas Zuhur sambung kerja lagi, bilalah solat Asar ni. Walaupun sambil bekerja di tempat kerja dia, di ladang ke, di mana-mana, tak hati dia sentiasa bilalah nak solat ni, bilalah nak solat. Sebab sahabat ni satu, dia orang suka bertemu dengan Nabi, rindu nak bertemu dengan Nabi, nak solatkan bersama dengan Nabi. Jadi walaupun dia orang bekerja, tapi hati tu berpaut pada masjid je. Bilalah nak habis ni, sekejap lagi dengar azan je, terus tinggal, terus pergi. Ada yang sebelum azan lagi dah siap-siap pergi masjid. Itu pun termasuk juga menunggu solat. Ataupun memang yang jelas lah, macam contohnya sekarang ni kan, kita sementara menunggu solat isyak, kita duduk di surau, dengar kuliah dulu, atau baca Quran, atau zikir. Duduklah, tak balik lah, maksudnya tunggu solat kan. Biasanya maghrib isyak lah. Maghrib isyak tu kan, singkat, jadi biasanya orang akan duduk di surau, penuhkan dengan aktiviti surau, kuliah ke, yasin ke, tadarus ke, zikir ke, apa sajalah. Sementara menunggu solat, dengan niat menunggu solat, maka itu akan termasuk di dalam hadis inilah, iaitu akan jadi ribat, maksudnya akan benteng dia semakin kukuh lah, maksudnya dia susah untuk diganggu oleh syaitan ataupun diserang. Bisikan-bisikan syaitan tu susah, benteng dia semakin kuat. Kalau daripada subuh nak tunggu Zuhur tu kan, payah sikit lah kan. Biasanya orang kerja kan waktu tu. Walaupun Sabtu Ahad cuti pun, paling-paling pun lepas kuliah subuh, sembang-sembang sampai pukul 11 balik lah kan. Dululah. Jadi itu 3 perkara yang mana yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan meninggikan darajat. 3 perkara. 1 iaitu menyempurnakan wuduk dalam keadaan waktu yang susah. Kemudian memperbanyakkan langkah ke masjid. Kemudian menunggu solat selepas solat. Yang dikatakan sebagai ribat, benteng. Terus hadis yang seterusnya, kadar perhiasan di akhirat menurut batasan basuhan. An Abi Hazimin qala kuntu khalfa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa yatawaddau lis-salati fakana yamuddu yadahu hatta tablugha ibtahu. Daripada Abi Hazim, dia berkata kuntu khalfa Abu Hurairah, aku berada di belakang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huwa yatawaddau, sedangkan dia sedang berwuduk, lis-salati, untuk solat. Fakana yamuddu yadahu, adanya Abu Hurairah itu memanjangkan basuhan tangannya hatta tablugha ibtahu, sehingga sampai ke ketiak. Abu Hurairah, dia tengok Abu Hurairah basuh tangan sampai ke ketiak. Faqultu lahu ya Abu Hurairah, maka aku berkata kepadanya, wahai Abu Hurairah, ma hazal wudu, wudu apa ni? Orang basuh sampai siku je, kau basuh nak sampai ketiak dah. Faqala ya Bani Farrukh antum hahuna, wahai Bani Farrukh, kamu ada kat situ ke? Allah, dia tak ada, maknanya Abu Hurairah tak perasan. Abu Hurairah tak perasan yang belakang dia ada orang tengah tengok dia ambil wuduk. Dia tanya Bani Farrukh, maknanya si Abi Hazim ni salah seorang daripada Bani Farrukh. Wahai Bani Farrukh, kamu dari situ ke? Lau alimtu annakum hahuna, kalaulah aku mengetahui bahawa kamu ada di belakang aku ni, ma tawaddatu hadzal wudu, aku tidak akan berwuduk seperti ini. Sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar kekasihku sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu'a, akan sampai perhiasan bagi orang mukmin sehingga setakat mana sampainya wuduknya. So Nabi kata di akhirat nantilah, di akhirat nanti setiap orang beriman akan diberi perhiasan-perhiasan. Hadis sebelum ni kan ada dipanggil
apa istilah dia lupa dah. Muhajjalin tu, cahaya yang bersinar. Cahaya yang bersinar pada anggota wuduk. Jadi kalau siapa yang ambil wuduk sampai siku, maknanya cahayanya sampai siku saja. Kalau siapa yang ambil sampai separuh lengan atas, sampai situ cahaya. Sampai bahu, wuduknya sampai, dia punya cahayanya sampai bahu. Kalau basuh kaki sampai betis, sampai buku lali, wuduknya sampai buku lali saja. Kalau setengah betis, cahayanya sampai setengah betis. Kalau basuh sampai lutut, cahayanya sampai lutut. Jadi, Imam Nawawi mengatakan, adakah hadis ini sama dengan hadis yang tersebut? Yang menunjukkan cahaya wuduk itu akan sampai setakat mana dibasuh anggota wuduk tersebut. Ataupun di sini hadis yang dimasukkan di sini, perhiasan yang dimasukkan di sini perhiasan lain. So boleh jadi ada dua-dua kemungkinan, kerana hadis pun yang sebelum ni pun diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga. Jadi saya tak ingat lafaz yang pertama tu dipanggil muhajjalin, hurrun muhajjalin istilah dia. Jadi di sini adakah hadis di sini juga sama dengan hadis yang sebelum ini yang menunjukkan cahaya itu akan sampai pada anggota wuduk setakat mana kita basuh, atau yang dimaksud dengan hadis ni perhiasan lain. So boleh jadi dua makna lah. Kalau semaknanya maka tak ada bezalah hadis ini dengan hadis yang sebelum ini, iaitu maksud yang dimasukkan perhiasan di sini maksud cahaya yang akan bercahaya di padang mahsyar nanti di hari kiamat nanti. Orang yang ambil wuduk kalau dia basuh sampai bahu, maka cahaya itu akan sampai ke bahu. Hanya kalau dia basuh kaki sampai lutut, dia punya cahaya itu sampai lutut. Ataupun yang dimaksudkan perhiasan di sini perhiasan dalam syurga lah kot. Tak tahulah kan dia akan pakai gelang sampai bahu ke. Tak tahulah apa maksud di sini perhiasan ni sampai bahu tu, wallahu taala alam. So ada dua pendapat di sini. Sama ada sama dengan hadis yang sebelum ini, iaitu cahaya pada anggota wuduk, kalau basuh lebihlah cahayanya, ataupun perhiasan yang dimasukkan ni perhiasan yang lain di syurga misalnya, wallahu alam. So Imam Nawawi kata ada dua-dua kemungkinan tu adalah, dua-dua kemungkinan tu ada. Okey, lagi. Macam mana? Lagi sambung? Tahu ikut audience. Kalau sambung dia. Yang di surau ada ke? Yang di surau. Yang tak ni. Tak on. Haji Fauzan? Di mana ada? Oh, Haji Fauzan dah solat. Dia surau dah solat kot. Oh, ya ke? So nak sambung lagi? Cukup? Sambung satu lagi Ustaz. Boleh. So semua hadis yang sebelum ni semua hadis fadilat dia panggil. Hadis fadilat, kelebihan wuduk. Okey, nombor 27. Muka surat 98. Barang siapa meninggalkan sedikit salah satu anggota wuduk, maka dia harus mengulangi wuduk dan mengulangi solat. Ini bab masail lah, ini bab fiqh. An Jabir radhiyallahu taala anhu qala, daripada Jabir radhiyallahu anhu telah berkata, akhbarani Umar bin Khattab, telah mengkhabarkan kepadaku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan, sesungguhnya seorang pemuda, tawaddaa, dia telah berwuduk, fataraka maudhi'a zufurin, dia telah meninggalkan basuhan kukunya, tempat pada kukunya, ala qadamihi, pada kakinya, kuku pada kaki, dia tak basuh. Fa absarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi telah melihatnya. Faqala, maka Nabi bersabda, irji', kembalilah engkau, fa ahsin wudu'aka, sempurnakanlah, elokkanlah wuduk engkau. Faraja'a summa shalla, maka dia kembali kemudian dia solat. So Nabi nampak orang itu dia basuh, dia wuduk, ada bahagian kuku kaki dia tak kena air wuduk. Tak tahulah kuku dia panjang, bawah tu tak masuk air ke, ataupun memang tak kena langsung kuku dia macam mana ke. Jadi Nabi nampak, Nabi suruh dia pergi ambil wuduk sekali lagi. Ambil wuduk sekali lagi. Maka dia pun ambil wuduk, kemudian dia solat. Jadi hadis ni satu saja, yang didatangkan di sini satu saja, tetapi
ada lagi hadis-hadis yang lain dalam Sahih Muslim yang original. Yang ada satu hadis tu bunyi dia hampir sama. Dalam satu perjalanan Nabi balik pada perang tak silap. Tiba waktu solat, maka ada satu kelompok sahabat ni dia berlari-lari. Ketika tu waktu solat lah, dia orang lari-lari nak ambil wuduk. So dia orang ambil wuduk dengan tergopoh-gapak, akhirnya meninggalkan basuhan bahagian tumit tu tak kena. Bahagian tumit kaki tu tak kena basuhan wuduk. Maksudnya terlalu cincai lah ataupun terlalu gopoh sehingga cincai tak basuh. Maka Nabi kata wailun lil aqabi minan nar. Nabi kata wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang akan memasukkan ke dalam neraka. Maksudnya orang yang tak sempurnakan basuhan kakinya itu sehingga bahagian tumit dia tak basah, akhirnya wuduk dia tak sah, solat dia pun tak sah, akan masuk neraka. Nabi kata wailun lil aqabi minan nar. Maksudnya celakalah orang yang mana tumit dia tidak dibasuh dengan betul ketika berwuduk sehingga dia solat dia tak sah, akan masuk neraka. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan bahawa sekiranya kita berwuduk, maka tidak boleh meninggalkan sedikit pun daripada anggota wuduk tersebut yang tak dibasuh. Kalau tak dibasuh anggota tersebut, anggota wajib. Anggota wajib. Maksudnya anggota wajib dalam wuduk 4 je. Iaitu muka sepenuhnya, kemudian tangan hingga siku kiri kanan, kemudian kepala sebahagian. Kepala kita mazhab Syafi'i, kepala ni wajib tapi bukan semua. Sebahagian kecil sama ada walaupun sehelai rambut yang tumbuh di kepala lah. Dan kaki hingga buku lali. Ini kita dah bahaskan dalam bab fiqh. Kaki hingga buku lali. Kiri dan kanan. Jadi itu anggota yang wajib. Kalau tak dibasuh, walaupun tertinggal sedikit daripada muka tak kena air. Atau tangan tak kena air. Misalnya pakai cincin ketat. Cincin dia ketat, dia ambil wuduk, rupanya bawah cincin tu tak kena air. Atau kuku panjang. Kuku kaki, kuku tangan, kuku tu panjang. Lepas tu ada pula krim kat bawah kuku tu kan. Ada sesuatu lah di bawah kuku tu yang menghalang air mutlak sampai kepadanya. Kadang-kadang dia basah juga tapi benda tu masih ada, maknanya yang basah tu bukanlah air mutlak, air yang bercampur dengan kotoran bawah kuku tadi. Itu pun tak boleh. Apalagi yang kerja pomen kan, kerja pomen hitam-hitam. Maka janganlah bela kuku panjang. Jangan bela kuku panjang. Pendek sikit dia potong. Jumaat dia potong. Seminggu sekali potong, insyaAllah tak panjang lah. Sebab apa nanti, kalau yang jenis kerja-kerja pomen tu, habislah kuku dia di bawah tu hitam je kan. Nak servis dan semayang 5 kali sehari. Ya, kita katalah waktu bekerja tu yang mungkin terlibat 2 waktu lah. Mungkin Zuhur dengan Asar. Jadi agak susah. Nanti kalau ada bahagian yang tak kena wuduk, tak sah anggota tu, tak sah wuduk, tak sah solat. So daripada hadis ini dan juga beberapa hadis yang lain lagi, maka mazhab Syafi'i mengatakan walaupun sedikit sekecil mana pun bahagian yang tidak terkena air mutlak, air yang suci lagi mencucikan, maka anggota tersebut tidak sah dan menyebabkan wuduk pun tidak sah dan solat pun tak sah. Ada mazhab yang memaafkan kalau 3/4 daripada anggota tu sudah dibasuh, cukup lah 3/4. Maknanya kalau kurang basuh 1/4, kita tak apa dimaafkan. Ada mazhab macam tu. Saya tak ingat mazhab Hanafi ke mazhab apa. Tapi mazhab Syafi'i walaupun sedikit bahagian yang tak terkena air wuduk tu tak sah. Cuma isunya di sini kan, daripada tajuk yang kita baca tadi, barang siapa meninggalkan sedikit salah satu anggota wuduk, maka dia harus mengulangi wuduk dan mengulangi solat. Okay, sebenarnya perincian dia pun datangkan satu hadis saja. Maksudnya perincian dia kalau nak dijelaskan dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam masalah tadi, katakanlah kan di sini dia katakan dia tak basuh kuku kaki kan. Kuku kaki itu dia tak basuh. Maksudnya apa yang perlu dia buat bukanlah dia berwuduk semula daripada basuh muka semula, tidak. Kalaulah yang tak sempurna itu adalah kaki, maka dia hanya perlu basuh kaki saja. Kalau yang tak sempurna itu tangan, maka dia perlu basuh tangan, kepala dan kaki. Kalau yang tak sempurna itu muka, maka dia kena basuh bahagian muka yang tak sempurna itu, kemudian tangan, kepala, kaki. Faham Bermakna apa yang telah dia basuh itu
sempurna lah. Maksudnya dia basuh muka sempurna. Kan? Lepas tu dia basuh tangan, kan? Ada tempat yang tak sempurna dia tak perasan. Ada plaster ke, ada apa, ada selotip ke, atau ada benda-benda yang menghalang kan. Air kena, misalnya. Lepas tu dia basuh kepala, lepas tu dia basuh kaki. Lepas tu dia perasan, alamak ada plaster lah kat tangan ni. Maka dia buka plaster tu, dia perlu basuh pula ke bahagian yang plaster tadi yang tak kena wuduk. Maka dia kena ulang basuh kepala dan kaki. Muka tak payah basuh, tangan yang sebelah lagi tak payah basuh, tangan yang tempat lain yang dah basuh tak payah basuh. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kaki yang tak basuh, maka tak perlulah membasuh muka, tangan, kepala, tak perlu. Kaki je yang tak sempurna kan. Kita tengok ada terpijak apa, terpijak plastisin ke, terpijak apa benda anak-anak main kat rumah plastisin kan. Terpijak je lagi dah ambil wudu nak sembahyang, alamak plastisin, buka plastisin tu bawah kaki tu tak kena air wudu. Maka pergi bilik air basuh kaki. Basuh kaki bahagian tempat, maksudnya bahagian bukan kaki semua, tempat yang terkena plastisin ke selotip ke yang menyebabkan air wudu tak sampai tu, basuh kat yang tu saja dah cukup. Tak perlu ulang balik semula lah, tak perlu ulang balik. Tapi kalau misalnya dia dah dia dah wudu, dia tak perasan, lepas tu dia solat, lepas salam assalamualaikum, alamak baru nampak, maka solat tak sah. Solat kalau solat fardu tak sah lah. Maknanya dia perlu apa? Dia perlu buat, pergi buka benda tu, basuh balik. Kalau kaki je lah basuh. Kalau tangan, tu yang kalau tangan kena basuh kawasan tu, kepala dan kaki. Maknanya kalaulah anggota itu anggota yang mana selepasnya ada anggota lain yang perlu dibasuh, maka dia kena ulang yang selepas. Kalau dia anggota terakhir macam kaki kan, maka tak perlulah basuh anggota yang sebelum. Dia hanya wajib basuh anggota yang selepas saja. Sebab apa? Sebab kita dalam mazhab Syafi'i ada hukum tertib. Rukun wuduk yang ke-6 iaitu tertib. Apa maksud tertib? Maksud tertib di sini ialah sempurna anggota tersebut baru dikira, baru boleh basuh anggota seterusnya. Barulah sah basuh anggota yang seterusnya. Kemudian dah sempurna sah baru anggota seterusnya. Dah sempurna sah baru anggota seterusnya. Jadi kalaulah tangan tak sempurna basuhan, maka walaupun dia basuh kepala, walaupun dia basuh kaki tak sah. Pasal apa? Tangan tak sempurna lagi. Hanya boleh basuh kepala ataupun dianggap sah basuh kepala dan kaki setelah tangan sempurna. Begitu juga tangan dianggap sah basuh dengan sempurna kalau muka sempurna. Kalau ada pada muka tak sah, maka tangan tak sah, kepala tak sah, kaki pun tak sah. Tapi kalau tangan yang tak sah, muka sah sebab muka sebelum. Muka sebelum kan? Muka sah. Kalau tangan je yang tak sah, maksudnya kena ulang kepala dan kaki. Kalau kaki je yang tak sah, tak payah ulang apa-apa lah. Kaki je lah yang basuh. Faham Itu fiqh mazhab Syafi'i. Cukup? Cukup Ustaz. Ada soalan? Ustaz, saya ada satu soalan. Ya, saya. Kalau kita dah ada wuduk dan dah nak masuk daripada waktu yang pertama kita dah ada wuduk, lepas tu kita dah sampai ke waktu yang seterusnya, dan kita yakin kita tak ada apa-apa yang membatalkan wuduk kita, adakah lebih aula kita boleh terus solat fardu ataupun ada setengah orang kata lebih baik kita ambil wuduk yang baru? Kalaulah air mencukupi, waktu mencukupi, maka lebih baik. Dia panggil tajdidul wuduk. Tajdidul wuduk, memperbaharui wuduk. Nurun ala nur, cahaya atas cahaya. Walaupun dah ada wuduk, maka boleh dia perbaharui wuduk tu lebih. Tapi dengan syarat air mencukupi, kemudian waktu pun mencukupi lah. Maknanya, pilihlah antara kita nak berwuduk lagi sekali ke, katakanlah kita berwuduk, tiba-tiba kamat. Lebih baik kita sembahyang sunat daripada kita memperbaharui wuduk. Tengok dia punya apa yang lebih utama. Kalau waktu memang cukup panjang, maknanya dah belum masuk isyak lagi, kita pun wuduk kan. Waktu maknanya lepas azan kita boleh jawab azan, lepas tu kita boleh sembahyang qabliyah. Itu lagi bagus. Dia memperbaharui wuduk itu tanpa mengganggu amalan-amalan sunat yang lain. Sebab memperbaharui itu sunat je. Tapi kalau dah lepas azan, kan dia masih ada wuduk lepas azan. Jadi dia nak memperbaharui wuduk lah. Dia pergi toilet wuduk, habis toilet datang je, masa dia tak buang air lah, dia memang ambil wuduk je. Macam mana lepas dia dah habis je masuk, tak sempat sembahyang qabliyah, dah kamat. Kan rugi dia.
Patutnya dia sembahyang qabliyah. Tengok situasi lah, tengok situ. Tapi dalam situasi itu pun dia boleh sembahyang qabliyah selepas isyak tadi boleh. Dan kita dah bahagikan sembahyang sunat ni boleh dibuat selepas. Dan dia tak sempat lah nak sembahyang qabliyah. Takut nanti kan lepas isyak kan ba'diyah isyak pun terlepas kan. Jadi tengok situasi. Tapi memang secara hukumnya disunatkan memperbaharui wuduk, dipanggil tajdidul wuduk. Cuma tengok keadaan lah, air mencukupi apa semua, waktu yang sesuai. Kalau menjadi pilihan kan antara nak memperbaharui wuduk ke ataupun nak buat sembahyang sunat. Maka lebih baik sembahyang sunat. Kalau waktu tu cukup-cukup lah kan. Boleh? Masih tak? Okey, ada lagi soalan? Tak ada dah kot. Tak ada cukup Jadi setakat tu dulu. Ya saya. Tak ada? Tak ada. Jadi setakat tu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Syukran jazilan Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, itu nama. Ui, wah jadi satu.